Para hadirin hati sekalian, majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan secara maya dalam Majlis Anugerah Kualiti SMK Tebobon tahun 2020. Mesdames et messieurs, c'est un honneur d'accueillir votre présence en virtuel à cette cérémonie de remise de prix de qualité d'École secondaire nationale Tebobon 2020. Sebagai tanda setia akan negara dan kasih akan negeri, tirai majlis dibuka dengan nyanyian lagu negaraku dan Sabah Tanah Airku. Mohon hadirin dan hadirat bersedia. Sidang maya yang dikasihi sekalian, sebelum majlis menghampar pengisian, sebelum acara menyingkap helaian, molek rasanya doa dipanjatkan semoga majlis beroleh keberkatan. Marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon taufik dan hidayah agar majlis kita pada hari ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dipersilakan Ustaz Muhammad Farhan Hafiz bin Awan Muntar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada secara maya dalam Majlis Anugerah Kualiti MAQ 2020 SMK Tebobon. Ya Allah, ya fa'ilul lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat
dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan, mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan sahsia insan, dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa akan datang. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam erti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan pribadi yang luhur. Malah kami memohon kepadamu, Ya Allah, dengan penuh ketakkulan agar majlis anugerah ini akan menjadi katalis dan sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain, supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan mengembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama diri, keluarga dan sekolah ini. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ghfir lana zunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, kami memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu, Ya Allah. Angkatlah, hapuskanlah wabak ini, lenyapkannya, wahai Tuhan yang Maha Berkuasa. Lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, dan negara kami dan seluruh dunia daripada wabak ini, Ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat, Ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus, berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepekan menggatal membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang berbahagia Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Cemerlang Jusasi, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Yang dihormati Encik Taidin bin Suhaimin, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tebobon. Yang berusaha Encik Ajmal bin Haji Juma, Pengetua SMK Tebobon. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Pengetua, Guru-Guru Besar, para pentadbir, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Guru-Guru, para Ibu Bapa serta para pelajar penerima anugerah yang dikasihi sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Tebobon Shine. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama bersua muka dan bertemu bicara secara maya dalam Majlis Anugerah Kualiti Sekolah Menengah Kebangsaan Tebobon tahun 2020 pada pagi ini. Sidang maya yang dihormati sekalian, majlis ini diimplementasikan untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada para pelajar yang telah menunjukkan kesungguhan dalam pelbagai bidang akademik. Justeru adalah menjadi harapan kami warga pendidik agar ia menjadi tonggak bagi memulakan anjakan paradigma dan pencetus revolusi dalam diri setiap pelajar. Mesdames et messieurs, avec tout le respect, la cérémonie est mise en œuvre pour discerner l'appréciation et la reconnaissance aux étudiants qui ont fait preuve
du plus grand sérieux dans leurs divers domaines académiques. Nous espérons donc, en tant qu'éducateurs, que cela devient un pilier pour amorcer un changement de paradigme et un déclencheur révolutionnaire chez chaque élève. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan majlis pada hari ini, dijemput Yang Berusaha Encik Ajmal bin Haji Jumah, Pengetua SMK Tebobon, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Cemerlang Jusasi Kota Kinabalu. Yang dihormati Encik Taidin Suhaimin, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tebobon, yang berusaha semua penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru, para ibu bapa, para penerima anugerah serta murid-murid yang saya kasih sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dipertemukan sekali lagi dalam majlis anugerah kualiti SMK Tebobon bagi tahun 2020. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Cemerlang Jusasi Kota Kinabalu, atas kesudian menerima undangan kami dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Kualiti SMK Tebobon bagi tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua murid yang telah berjaya melakar kecemerlangan dalam akademik, ko-kurikulum dan sahsiah sepanjang tahun 2020. Majlis Anugerah Kualiti pada kali ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya akibat pandemik COVID-19 yang mencabar keupayaan dan usaha warga pendidik, anak-anak murid dan para ibu bapa untuk menggembling tenaga dan keazaman untuk meraih kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sesungguhnya pihak sekolah sentiasa merancang pelbagai usaha untuk menambah baik dan meningkatkan kecemerlangan pendidikan selaras dengan matlamat pendidikan negara untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Namun, kita sedia maklum banyak aktiviti dan program peningkatan kecemerlangan akademik bersemuka telah ditangguhkan sepanjang tahun 2020 akibat pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita. Pembelajaran secara bersemuka digantikan dengan pembelajaran atas talian yang dijalankan di rumah atau PDPR. Dalam melaksanakan PDPR, pelbagai isu juga dihadapi dalam kalangan murid seperti kesukaran mengakses internet, sama ada masalah liputan maupun masalah ketiadaan data. Keadaan ini menjadi lebih sukar lagi apabila anak didik yang kurang berkemampuan sehingga tiada kemudahan peranti seperti telefon dan komputer untuk mengikuti kelas PDPR. Situasi ini sesungguhnya menjadi kekangan yang amat berat untuk dilalui oleh anak-anak murid selama pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kesempatan ini saya turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru-guru di SMK Tebobon kerana tidak melihat masalah pandemik COVID-19 ini sebagai ancaman, tetapi sebaliknya sebagai peluang untuk melakukan penambahbaikan khususnya dalam amalan PDPC. Saya yakin dan percaya guru-guru telah berusaha dengan gigih untuk menguasai teknologi ICT untuk membolehkan pembelajaran atas talian yang lebih berkesan dapat dijalankan. Secara tidak langsung, PDPR sesungguhnya meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru sebagai sarana alternatif untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik semasa pandemik melanda. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana merestui usaha murni guru-guru, para murid serta ibu bapa, kerana sekalipun berhadapan dengan rintangan yang amat mencabar dan berat, tetapi telah membuahkan hasil yang amat membanggakan. Demikianlah suka duka dan pahit manis yang dilalui murid-murid sepanjang tahun dalam rangka mempersiapkan ilmu di dada menghadapi peperiksaan SPM ternyata tidak sia-sia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, suka saya maklumkan bahawa daripada seramai 401 orang calon yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2020, 88.78% calon telah layak mendapat sijil, iaitu meningkat 5.79% berbanding 82.78% pada tahun 2019. Manakala pencapaian GPS ialah 5.91 berbanding 5.72 pada tahun 2019. Daripada 21 mata pelajaran yang ditawarkan, 5 mata pelajaran menunjukkan peningkatan pencapaian. Manakala 7 mata pelajaran berjaya mengekalkan pencapaian 100%. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di samping proses pembelajaran akademik, pelajar ataupun murid sesungguhnya didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang mendidik kematangan pelajar ataupun murid untuk menjadi individu serba boleh untuk menghadapi cabaran dunia global. Aktiviti co-curriculum dan co-akademik juga menjadi medan untuk menyemai bakat kepimpinan pelajar dan memupuk nilai-nilai murni yang berguna untuk pembentukan insaniah pelajar. Segala kejayaan dicapai adalah hasil usaha murid-murid, guru-guru, ibu bapa, PIBG, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih di atas semua kerjasama yang telah diberikan untuk memastikan kemenjadian murid-murid tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Cemerlang Jusasi Kota Kinabalu, atas kesudian merasmikan majlis kita pada pagi ini. Tahniah dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak, termasuklah PIBG, ibu bapa, badan-badan kerajaan, pihak swasta, NGO dan seluruh warga SMK Tebobon atas kerjasama dan sumbangan kepada pihak sekolah bagi memastikan kecemerlangan dan kemenjadian anak-anak didik kita. Tahniah juga saya ucapkan kepada Jawatankuasa Pengelola atas kejayaan dan kelancaran majlis kita pada pagi ini. Saya berharap agar anak-anak didik SMK Tebobon akan terus mengorak langkah menyemarakkan budaya ilmu dan seterusnya menyuntik inspirasi untuk lebih berdaya saing dalam usaha mengekalkan pencapaian cemerlang dalam apa juga bidang yang diceburi. Semoga SMK Tebobon terus cemerlang dan gemilang ke puncak jaya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Ajmal bin Haji Jumah, atas ucapan itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang dihormati Encik Taidin bin Suhaimin, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tebobon untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Cemerlang Jusasi Kota Kinabalu, yang berusaha Encik Ajmal bin Haji Jumah,
Pengetua SMK Tabobon, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru, para ibu bapa, para penerima anugerah yang diraikan, murid-murid dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la bisamihi bisamiul alim. Bagi pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Tabobon, tahniah diucapkan kepada para murid di atas segala daya usaha dan pengorbanan yang akhirnya membuahkan hasil. Saya percaya majlis ini merupakan titik permulaan bagi anda untuk menuju ke arah kecemerlangan dalam kehidupan anda nanti. Syabas dan tahniah pada semua guru dan ibu bapa atas segala usaha, pengorbanan, sokongan serta dorongan yang diberikan kepada anak-anak ini sehingga berjaya melakar sejarah pribadi dalam kehidupan mereka. Kepada para pelajar, siapalah anda tanpa ibu bapa serta guru-guru yang sentiasa membantu dan mendoakan kejayaan anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai ibu bapa, kita perlulah bijak menangani masalah agar tekanan tidak terus berlaku dalam keluarga tuan-tuan dan puan-puan atau kita semua ketika negara berhadapan dengan ancaman pandemik coronavirus atau COVID-19. Bapa hendaklah memainkan peranan untuk memastikan keberkesanan pembelajaran anak-anak, terutama ketika anak-anak perlu belajar di rumah, sekaligus menggalas sebahagian daripada tanggungjawab guru-guru di sekolah. Justru dalam situasi kehidupan norma baru akibat pandemik COVID-19 atau COVID-19 ini, ibu bapa kenalah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak. Begitu juga anak-anak perlu sentiasa bersikap positif, khususnya dalam melaksanakan PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian dari rumah. Anak-anak semua serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mencapai sesuatu kejayaan, matlamat atau hala tuju gerak kerja kita mestilah jelas. Jika matlamat tidak jelas, tentulah sukar ataupun kita mungkin kurang fokus dan akan gagal mencapai kejayaan yang diimpikan. Dengan matlamat yang jelas, kita akan mampu mencapai kejayaan. Kejayaan murid adalah merupakan simbol kejayaan sistem persekolahan dan pendidikan, hasil kerjasama antara pentadbir, guru, serta sokongan ibu bapa dan murid sendiri. Hubungan erat pihak sekolah dengan ibu bapa juga dapat merealisasikan hasrat sekolah untuk menjadi sebuah institusi yang cemerlang, melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berkepribadian mulia, berpengetahuan, berkemahiran tinggi, dan berdaya saing, insyaAllah. Akhirnya, selaku YDP PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tabobon Kota Kinabalu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak sekolah atas kejayaan meningkatkan peratus lulus dalam SPM 2020 walaupun dalam keadaan kita diancam coronavirus 19. Demikian juga tahniah kepada murid-murid yang mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Tahniah kepada anda semua. Syabas. Saya ingin menyatakan bahawa pihak PIBG akan sentiasa menyokong, termasuk akan meneruskan skim ganjaran kecemerlangan berbentuk keawangan, di mana kita memberikan ganjaran sebanyak RM1,000 kepada siapa sahaja pelajar SPM yang mendapat straight A. Alhamdulillah, dengan
pengenalan program ataupun ganjaran ini, skim kecemerlangan ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Teboban telah mencapai beberapa kali pelajar di mana mendapat straight A dalam SPM mereka, termasuk juga PT3. Semoga dengan kerjasama dalam kalangan kita akan dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti, bukan sahaja membantu menaikkan nama sekolah, tapi juga menaikkan nama daerah, negeri dan negara kita yang dicintai. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Encik Taidin bin Suhaimin atas ucapan yang penuh bermakna itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan berbesar hati, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Puan Tahnia binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Cemerlang Jusasi, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Kualiti Sekolah Menengah Kebangsaan Teboban tahun 2020. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PPD Kota Kinabalu, Dare to Change. Salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan iya kepada 10 terbaik Sabah Maju Jaya. Yang berusaha, Encik Ajmal Haji Kumah, Pengetua SMK Teboban. Yang dihormati, Encik Taidin Suhaimin, YDP PIBG SMK Teboban. Penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru, para ibu bapa yang diraikan, para penerima anugerah, pelajar-pelajar dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah atas limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama dalam majlis yang sangat bermakna ini, iaitu Majlis Anugerah Kualiti. Bagi pihak PPD Kota Kinabalu, saya sangat berbesar hati dan mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya bersama-sama dalam majlis ini dan juga tahniah kerana mengadakan majlis yang berupa pengiktirafan dan meraikan pelajar-pelajar cemerlang, dan sekaligus pada saya ia juga adalah merupakan satu pengiktirafan untuk meraikan guru-guru serta semua pihak yang bersama-sama dalam memastikan kejayaan dari masa ke semasa SMK Teboban. Tuan-tuan dan puan-puan anak-anak pelajar, pada saya, majlis pengiktirafan seperti ini sangat penting kerana ia memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya melalui sistem pendidikan 5 tahun di sekolah dari tingkatan 1, maksud saya sekolah menengah, sehinggalah ke tingkatan 5 dan akhirnya menduduki SPM. Bila keputusan diumumkan, anak-anak pelajar boleh menilai apakah apa yang telah diusahakan selama ini memberikan hasil yang baik ataupun ada bahagian-bahagian yang perlu ditambah baik agar berlaku pencapaian yang lebih hebat, yang lebih baik pada masa akan datang. Kerana proses pembelajaran itu bukan berhenti setakat kita telah mencapai SPM ataupun telah menduduki SPM atau STP dalam konteks SMK Teboban sehingga ke SPM. Adakah cukup setakat itu? Tidak. Kerana sebagai manusia yang kita harapkan memberi manfaat kepada orang lain yang ada di sekeliling kita, maka kita perlu menambah baik
dari segi pencapaian ilmu kita dari semasa ke semasa. Kerana orang yang berilmu itu, ia ibarat lampu yang bukan saja menerangi jalan orang itu sendiri, bahkan juga menerangi jalan mereka yang di sekelilingnya. Memberi manfaat bukan sekadar pada diri sendiri, tapi kalau boleh ke seluruh alam. Itulah hasrat yang besar yang dicita-citakan oleh sistem pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat berbesar hati dengan pencapaian SPM dan juga STPM PPD Kota Kinabalu yang baru sahaja berlangsung. Kedua-dua peperiksaan awam ini meningkat dengan begitu baik. Bahkan telah meningkat dari tahun lepas sehinggalah juga ke tahun ini dengan peningkatan yang boleh kita banggakan dan juga menunjukkan hasil usaha semua pihak, ya. Selain daripada anak-anak yang memang mereka lah yang berada di barisan ataupun yang duduk peperiksaan tersebut, tetapi juga ia melibatkan guru-guru yang berusaha tidak jemu-jemu dan tidak tertinggal ataupun tidak dilupakan kepimpinan pihak sekolah, pengetua dan juga barisan pentadbiran termasuk penolong-penolong kanan. Begitu juga dengan para ibu bapa serta komuniti. Tuan-tuan dan puan-puan, pencapaian SMK Tebobon yang dicatatkan baru-baru ini ya, dari segi nilai grade purata dari 2019 dengan pencapaian 5.72 nilai grade purata ya, menjadi 5.91 pada tahun 2020. Dari segi peratus pula, dari peningkatan dari tahun 2019 iaitu pencapaian 82.99% telah meningkat ke 88.78%, iaitu dari segi peratusan ataupun layak mendapat sijil. Dalam erti kata yang lain, pelajar-pelajar SPM di SMK Tebobon ini, peratusan yang layak dapat sijil telah meningkat dengan begitu baik, iaitu dengan peningkatan 5.79%. Syabas dan tahniah. Dan kerana peningkatan SMK Tebobon inilah sebenarnya tidak dinafikan telah membantu peningkatan PPD Kota Kinabalu yang juga telah meningkat dari segi pencapaian dari 86.32% iaitu pada tahun 2019 telah meningkat naik dengan pencapaian 88.93% dengan peningkatan 2.61%. Dan untuk keseluruhan nilai grade purata di PPD Kota Kinabalu juga telah meningkat dari 5.03 pada tahun 2019 telah meningkat ke angka 5.02 nilai grade purata. Jadi kalau kita tengok dia adalah peningkatan khususnya dari segi nilai peratus peratus LMS, pencapaian SMK Tebobon itu telah menyumbang kepada peningkatan PPD Kota Kinabalu. Tuan-tuan dan puan-puan, menjadi hasrat PPD untuk memastikan sekolah-sekolah di daerah Kota Kinabalu dapat mencapai potensi yang mereka mampu dan berhak dapat. Begitu juga dengan pelajar-pelajar PPD Kota Kinabalu mengharapkan dengan inisiatif-inisiatif yang kita buat sepanjang tempoh anak-anak ini berada di tingkatan 5. Bahkan sebelum itu lagi, kita mengharapkan usaha yang kita lakukan akan memberikan impak yang baik. PPD Kota Kinabalu menggerakkan sekolah-sekolah di PPD Kota Kinabalu melalui inisiatif ataupun model pembangunan PPD dan juga sekolah-sekolah di PPD Kota Kinabalu yang kita panggil Oasis Kecemerlangan 9. Melalui inisiatif ini, kita berusaha untuk meletakkan sekolah-sekolah di PPD Kota Kinabalu ini dalam kelompok yang mengikut konteks masing-masing. Termasuklah juga sekolah menengah. Melalui kelompok ini juga, sekolah-sekolah ini mempunyai inisiatif untuk melaksanakan professional learning community yang merupakan kaedah yang
yang begitu dekat dengan guru-guru dan juga sekolah untuk pembelajaran secara bersama, meningkatkan kompetensi guru secara bersama-sama. Dan kita melihat melalui OK9 ini, ruang PLC ini dapat dilaksanakan ataupun inisiatif melalui PLC ini untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, ya, begitu rancak dilaksanakan dan kita mengharapkan hasil yang memberangsangkan. Setakat ini kita telah pun melancarkan satu lagi inisiatif di bawah OK9, iaitu OK9 Talent, yang merupakan menyambut ataupun melengkapkan sebagai pelengkap kepada OK9 induk tadi itu, Oasis Kecemerlangan 9. Kenapa? Kerana dalam Oasis Kecemerlangan 9, ya, kita meletakkan kemenjadian murid sebagai keutamaan untuk dicapai. Kemenjadian murid boleh dicapai dari segi akademik yang sekarang diraikan di SMK Tebobon ini, dan juga yang keduanya ialah kemenjadian dari segi sukan dan co-curriculum serta sahsia. Nah, melalui OK9 Talent, kita sedang berusaha untuk memastikan kemenjadian murid itu dapat dicapai dari segi sukan dan co-curriculum, sementara dari segi inisiatif, ya, akademik, kita mempunyai projek-projek tertentu ataupun dalam bentuk intervensi, termasuklah sport, termasuklah KIA, ya, dan sebagainya. Dan semua ini dapat diikuti oleh guru-guru dan sekolah-sekolah melalui dialog prestasi dan juga inisiatif-inisiatif kita yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan SMK Tebobon dengan kombinasi guru-guru serta PIBG dan komuniti yang bekerjasama dalam rangkaian kecemerlangan dapat meneruskan usaha-usaha yang boleh memecut kecemerlangan anak-anak di SMK Tebobon ini. PPD Kota Kinabalu sangat sedar jumlah pelajar yang ramai di SMK Tebobon ini, ya, sedikit sebanyak, ya, perlu diberi tumpuan. Maksud saya, dengan jumlah yang begitu ramai, kita memerlukan, ya, tumpuan yang lebih tinggi, ya, bukan sahaja dari pihak sekolah tetapi juga daripada seluruh pihak sebagai stakeholders kepada SMK Tebobon, ya. Dan juga kita mengharapkan dengan kerjasama yang padu antara PPD Kota Kinabalu dengan pihak sekolah, kita dapat membantu pencapaian dari segi akademik, dari segi sukan dan co-curriculum, yang mana SMK Tebobon telah pun menunjukkan kebitaraannya, ya, banyak pencapaian yang dicatatkan sebelum ini, ya, dan sekolah SMK Tebobon ini juga adalah salah satu showcase dalam TS25, maka kita yakin sekolah ini akan terus mencipta kecemerlangan demi kecemerlangan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga syabas dan tahniah atas usaha SMK Tebobon mengadakan majlis, ya, anugerah kualiti pada hari ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak yang sedang bersama-sama, yang diraikan ataupun yang sedang ataupun yang sedang, ya, menduduki tingkatan 5, iaitu kohort 2021, dapat menjadikan ini sebagai pembakar semangat untuk membuat yang lebih baik lagi berbanding dengan senior, ya. Senior 2020, kohort 2020 telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka kepada sekolah, membawa nama baik SMK Tebobon. Nah, sekarang kita menunggu apakah inisiatif untuk ataupun apakah yang sedang dilakukan dan akan disumbangkan kepada pihak sekolah. Khususnya kita sedang menunggu apakah pencapaian untuk kohort 2021. Kita sedia maklum cabaran yang begitu besar telah kita lalui sejak 2020, Mac 2020. Tetapi yang menariknya, kohort 2020 masih mampu mencipta kecemerlangan. Jadi dengan itu, kita menjangkakan 2021 kita juga boleh mengulang, ya, sejarah kejayaan yang kita telah catatkan
untuk kohort 2020 SPM 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan harapan-harapan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Majlis Anugerah Kualiti SMK Tebobon 2020. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Cemerlang Jusasi, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu atas ucapan dan penyempurnaan majlis perasmian itu tadi. Dengan tayangan montaj sebentar tadi, maka rasmilah Majlis Anugerah Kualiti Sekolah Menengah Kebangsaan Tebobon tahun 2020. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan waktu, marilah sama-sama kita alihkan perhatian dengan menyaksikan senarai penerima Anugerah M dan Anugerah Murid Cemerlang PDPR tahun 2020. Ayo, sama-sama kita saksikan.
hadirin yang dihormati sekalian, majlis diserikan lagi dengan persembahan nyanyian daripada adik Natalia Athena Martin Gial. Dipersilakan. Without you by my side, but then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. I was strong and I learned how to get along. So now, babe, from outer space, I just walk into my door, and I said to look upon your face. I should have changed just a below. I should have made you leave your key. If I had gone for just 1 second, you will be back to bother me. Gone now, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Wish you the one who tried to hurt me with goodbye. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? How to survive? Oh, as long as I know how to love, I know I still alive. I brought all my life to you, and I brought all my love to be given. How to survive? How to survive? Yeah. Just trying hard to mend the pieces of my broken heart. Oh, and I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high so you see me. Somebody new. I'm not that chained up bleeding person still in love with you. And so you felt like dropping in and you separate me to be free. But I'm saving all my loving for someone who's loving me. Gone now, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, no, how to survive? Oh, as long as I know how to love, I know I still alive. I brought all my love to leave, and I brought all my love to give. How to survive? How to survive? Did you think I'd crumble? Go now, go! Walk out the door! Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I still alive. I brought all my life to leave, and I brought all my love to give. I will survive. How to survive? How to survive? Ooh. I will survive. I will survive. Demikianlah tadi persembahan dari adik Natalia yang cukup mempersona dan menghiburkan. Terima kasih diucapkan. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, persembahan itu tadi merupakan video yang dirakam oleh adik Natalia untuk pertandingan Kids Got Talent Malaysia Season 4 Special Category.
dan adik Natalia berjaya merangkul tempat kedua dalam pertandingan tersebut. Syabas dan tahniah diucapkan. Majlis diteruskan lagi dengan menyaksikan senarai penerima anugerah kecemerlangan akademik dan anugerah murid cemerlang peperiksaan SPM tahun 2020.
syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah. Sebagai haluan majlis, kami sajikan pula persembahan resensi buku oleh adik Ahmad Afif Sani bin Ahmad Zuki. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Hari ini saya akan membuat sebuah ulasan berkenaan buku yang telah pun saya pilih. Tetapi sebelum saya memulakan ulasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama yang diberi Ahmad Afif Sani bin Ahmad Zuki, sekarang bersekolah di SMK Tebobon, Kota Kinabalu, Sabah. Saya merupakan seorang pustakawan di sekolah ini dan saya memegang jawatan sebagai naib pengerusi. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan ulasan buku kita pada hari ini. Sebenarnya buku yang telah pun saya pilih ini merupakan sebuah buku yang sangat istimewa buat saya kerana dia mempunyai dua jalan cerita. Maksud saya bukan sahaja jalan cerita yang ditulis oleh seorang penulis itu, tetapi juga jalan cerita di dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya berkata sedemikian kerana cerita di dalam kehidupan saya ini bermula semasa saya berumur 12 tahun. Semasa itu saya banyak membantu di sebuah kedai runcit yang berhampiran dengan rumah saya. Pada suatu hari, semasa membantu di kedai tersebut, saya telah pun ternampak sebuah buku yang berwarna hitam dan ditulis oleh tulisan berwarna merah seperti darah. Tulisan itu menyatakan bahawa jangan baca novel ini. Dan itulah tajuk bagi buku ini.
Tajuknya Jangan Baca Novel Ini dan karya Ismifa Ismail. Kerana karyanya yang menarik ini telah pun membuatkan saya sebagai kanak-kanak semasa itu tertarik untuk membaca buku tersebut. Tetapi malangnya saya dilarang oleh abang-abang di kedai itu kerana bagi mereka buku itu tidak sesuai dibaca oleh kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah. Tapi kerana saya merupakan seorang yang degil, bukan degil sebenarnya tetapi rasa ingin tahu saya sangat kuat semasa itu, saya telah pun membaca buku itu secara senyap-senyap. Saya telah pun mengambil buku tersebut dan membacanya di bahagian kawasan penyimpanan air semasa itu. Dan semasa saya membaca buku tersebut, saya seperti dibawa ke sebuah alam yang lain, iaitu alam penulisan Ismifa Ismail. Buku ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Munir, yang dalam perjalanan pulang ke kampungnya, dia terserempak dengan seorang kanak-kanak yang bernama Adib. Kanak-kanak ini memeluk sebuah buku yang berwarna hitam. Seperti buku yang saya akan tunjukkan ini, dia berwarna hitam dan tidak mempunyai apa-apa tajuk. Dia seperti ditinggalkan oleh keluarganya, tidak mempunyai keluarga dan juga rakan-rakan. Buku ini amat pelik kerana dia berbau hanyir seperti darah yang sudah lama tidak dibasuh. Kerana Munir adalah seorang yang prihatin, dia telah pun membawa pulang Adib ke kampungnya. Dan semasa di kampungnya tadi, Adib telah pun membenarkan Munir untuk membaca buku ini. Dan apa yang pelik, buku ini seperti ditulis oleh seorang yang 3 suku ataupun tidak siuman. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana buku ini ada menceritakan tentang seorang wanita yang hamil secara tiba-tiba tanpa melakukan apa-apa hubungan. Ada pula yang menceritakan tentang seorang lelaki yang mampu terbang. Ada pula yang menceritakan tentang kes pembunuhan bersiri yang mayatnya ditutupi dengan kain batik berwarna biru. Dan lagi pelik, ada pula menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Anom yang dihina oleh orang kampungnya. Dan apa yang pelik? Satu demi satu orang kampungnya tadi mati secara tragis. Setelah membaca bait-bait nukilan di dalam buku yang berwarna hitam tadi, Munir telah pun menerima satu tekanan yang sangat hebat di dalam kehidupannya. Kerana satu demi satu bait-bait nukilan yang ditulis oleh buku ini tadi menjadi realiti. Bayangkan, ianya bukan sesuatu yang normal di dalam kehidupan manusia. Dan ini telah pun menyebabkan Munir dihantar masuk ke dalam hospital sakit jiwa dan doktor di sana telah pun mengesahkan bahawa sebenarnya Munir di bawah pengaruh dadah. Dari manakah datang dadah ini? Dadah ini berasal daripada buku yang dibacanya tadi. Ingatkah saya berkata bahawa buku ini berbau hanyir seperti darah yang sudah lama tidak dibasuh? Rupa-rupanya itu bukanlah darah tetapi dadah. Dan begitu sahaja tamat buku pertama tadi. Dan buku ini bersambung di buku kedua, iaitu buku yang tidak mempunyai tajuk ini. Dan juga buku ketiga, iaitu buku yang mempunyai cakar 3 ini. Jika anda mahu tahu sambungannya, anda perlu membeli ataupun meminjam buku ini dan membacanya. Itu sesuatu yang penting. Baiklah, apa yang saya dapat daripada buku-buku ini sebenarnya, saya telah pun membuka satu tirai baharu di dalam kehidupan saya, di mana sebelum ini saya berasa bahawa buku merupakan sesuatu yang sangat membosankan. Tetapi sekarang, saya mahu mencari lebih banyak buku seperti buku-buku yang ditulis oleh Ismifa Ismail ini. Kerana bagi saya, dia merupakan seorang penulis yang unik dan pandai bermain dengan psikologi seorang pembaca. Kenapa? Kerana dia pandai menggarap jalan cerita dengan teknik tersendiri. Tambahan pula penggunaan diksi yang mantap dan sesuai yang mampu membuatkan saya lebih terikat dengan buku tersebut semasa saya membacanya. Seperti tadi, seperti bila saya menerangkan bahawa buku itu sebenarnya disaluti dadah. Mesti kamu ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Munir selepas ini, siapakah ibu Adib, dan semua itu sebenarnya terjawab di dalam buku yang kedua dan juga ketiga. Dan sebelum saya menutup video saya pada hari ini, saya mahu meminta maaf kerana saya tidak dapat menunjukkan buku Jangan Baca Novel ini tadi, kerana buku tersebut telah pun hilang semasa dipinjamkan kepada rakan-rakan saya. Maaf. Jadi sampai sini sahaja buku yang saya ingin ulas pada hari ini. Saya harap saya dapat membuka tirai baharu juga dalam kehidupan kamu dan kamu boleh membuat satu anjakan paradigma dalam kehidupan. Itu sahaja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih Adik Ahmad Afif Sani, sebuah resensi yang cukup istimewa diolah dengan baik dengan gaya bahasa yang cukup mempesonakan.
Untuk pengetahuan hadirin hadirat yang kasihi sekalian, Adi Ahmad Afif Sani berjaya mendapat naib Johan dalam pertandingan pemilihan tokoh nilam peringkat negeri Sabah tahun 2020. Tahniah diucapkan. Sidang maya yang dikasihi sekalian, anugerah Panitia Cemerlang SPM yang bakal kita saksikan sebentar lagi diberikan sebagai penghargaan kepada panitia mata pelajaran atas peningkatan dan kecemerlangan yang ditunjukkan oleh guru-guru SMK Tebobon. Ayuh, kita tumpukan perhatian pada paparan skrin untuk senarai penerima anugerah. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa kita ke kemuncak acara bagi menyaksikan yang terbaik antara yang baik, yang terbilang antara yang cemerlang. Dimulakan dengan anugerah Murid Cemerlang Co-Curriculum. Dilahirkan pada 14 April 2003 di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Penglibatan dan pencapaian tokoh ini telah mengharumkan nama SMK Tebobon sama ada di peringkat sekolah, daerah mahupun negeri. Pihak sekolah amat berbangga dengan pencapaian beliau. Antara kejayaan terbesar dicapai beliau apabila berjaya memecahkan rekod negeri Sabah pada kejohanan MSSS pada tahun 2020 dalam acara 4x100 meter, sekaligus mengatasi rekod kejohanan acara yang dipegang sebelum ini. Pada tahun 2018, beliau mewakili kontingen Kota Kinabalu di peringkat MSSS dalam acara 4x400 meter. Beliau bukan sahaja aktif dalam acara balapan, malahan turut beraksi cemerlang dalam sukan bola sepak. Beliau telah dipilih mewakili peringkat MSSB Barat dalam kejohanan bola sepak dan berjaya merangkul naib Johan. Kejayaan turut dicipta dalam acara merentas desa selepas 2 kali terpilih mewakili sekolah pada kejohanan MSSD. Kekerapan beliau memenangi pingat dalam acara balapan dan merentas desa telah banyak mengharumkan nama SMK Tebobon. Pada tahun 2019 dan 2020, beliau telah dinobatkan sebagai olaragawan bawah 18 dan olaragawan keseluruhan di peringkat sekolah. Muhammad Syamil bin Zaini dipilih sebagai penerima anugerah Murid Cemerlang Co-Curriculum SMK Tebobon tahun 2020.
Berikut dibacakan sedikit biodata penerima Anugerah Murid Cemerlang Kurikulum. Dilahirkan pada 21 Jun 2003 di Hospital Kudat, Sabah. Merupakan anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik. Permata hati kepada pasangan Encik Haji Bustam bin Daman dan Dr. Hajar Rosnah alias Nining binti Haji Siddiq. Kehadirannya di sekolah ini amatlah bererti. Bermulalah langkahnya mengorak kejayaan demi kejayaan. Beliau telah menunjukkan potensi yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kopurikulum. Sepanjang 5 tahun di sekolah ini, keputusan setiap peperiksaan yang dicapai amat membanggakan. Beliau sentiasa berada di kedudukan tangga teratas di dalam kelas. Kecemerlangannya juga terserlah dalam bidang kopurikulum. Walau diduga dengan 1001 ujian dan dugaan untuk tahun 2020 tatkala dunia dilanda virus COVID-19, namun itu tidak menjadi penghalang kepadanya apabila berjaya membuktikan kecemerlangan beliau dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dengan keputusan 9A. Hadirin sekalian, penerima Anugerah Murid Cemerlang Kurikulum SMK Tebobon tahun 2020 diberikan kepada Nur Afifah Syafiqah binti Bustam. Berikut dibacakan serba sedikit latar belakang penerima Anugerah Murid Cemerlang Sahsia. Penerima telah menyandang beberapa tugas penting dalam jawatan kuasa Kelab Persatuan serta Sukan Permainan Sekolah. Antaranya, Naib Pengerusi Sukan Permainan Tradisional, AJK Persatuan Bahasa Arab, Naib Setiausaha Ranger Puteri. Dalam masa yang sama, beliau juga memegang jawatan penting dalam jawatan kuasa Badan Pengawas Sekolah iaitu sebagai Penolong Ketua Pengawas 2. Jawatan yang diamanahkan ini telah berjaya mendidiknya menjadi pemimpin yang berwibawa. Ketokohan beliau dalam memimpin menjadikannya dihormati di kalangan kawan-kawan dan disayangi di kalangan guru-guru serta sentiasa menunjukkan sahsia yang baik walau di mana sahaja beliau berada. Hadirin sekalian, penerima Anugerah Murid Cemerlang Sahsia SMK Tebobon tahun 2020 diberikan kepada Nurul Hidayah binti Wazir. Tahniah diucapkan. Hadirin yang dimuliakan, Anugerah Tokoh Nilam iaitu program Nadi Ilmu Amalan Membaca dipilih bukan berdasarkan bilangan bahan bacaan buku yang direkodkan semata-mata tetapi melibatkan penglibatan aktif pelajar ini dalam aktiviti rakan pembaca di peringkat sekolah, daerah, negeri mahupun peringkat kebangsaan. Penerima menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang dalam bidang pengucapan awam. Kepetahan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh beliau untuk aktif dalam pertandingan debat bahasa Inggeris dan berada dalam kejohanan akhir Yayasan Petronas Sentuhan Harapan All About Youth yang mewakili Sabah pada tahun 2019.
Beliau menempa pelbagai kejayaan dan merangkul pelbagai anugerah bermula pada tahun 2018 apabila berjaya dianugerahkan Anugerah Emas Tokoh Nilam Tingkatan 3, Anugerah Rakan Pembaca dan Johan Tokoh Nilam Tingkatan 3. Pada tahun 2019 pula, beliau mendapat Johan Ulas Buku Kreatif kategori Bahasa Inggeris. Kejayaan tertinggi beliau apabila meraih tempat kedua pertandingan Tokoh Nilam Pranegeri kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah tahun 2020, dinobatkan sebagai Tokoh Nilam Sekolah dan merupakan penerima Anugerah Emas Pembaca MCO. Ketokohan dan kewibawaan pelajar ini membuatkan beliau dipilih sebagai Tokoh Nilam SMK Tebobon. Majlis dengan bangganya menganugerahkan Tokoh Nilam Sekolah Menengah Kebangsaan Tebobon tahun 2020 kepada Muhammad Izzat Haikal bin Muhammad Asrul Nizam. Hadirin sekalian, anugerah khas pengetua diberikan berdasarkan kecemerlangan dalam aspek akademik, kokurikulum dan kepimpinan. Berpegang kepada kata-kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, setiap pengorbanan yang dilakukan hari ini akan membuahkan hasil yang lebih baik di suatu hari nanti. Berkat usaha dan sokongan ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan, beliau berjaya membuktikannya hari ini. Ini jelas apabila beliau berjaya memperoleh keputusan cemerlang 9A, seterusnya dinobatkan sebagai pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM SMK Tebobon tahun 2020. Penerima anugerah khas pengetua SMK Tebobon tahun 2020 diberikan kepada Nur Afifah Syafiqah binti Bustam. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, Anugerah Sri Tebobon diberikan untuk mengiktiraf sumbangan, peranan dan jasa sama ada kepada individu, agensi atau badan berkanun. Pada hari ini, kita akan menyaksikan anugerah diberikan kepada seorang individu atas jasa dan sumbangan besar beliau terhadap SMK Tebobon. Beliau adalah seorang insan berhati mulia yang bertanggungjawab melancarkan dan menggerakkan dana korporat sejak tahun 2010 yang bermatlamat untuk mengumpulkan seberapa banyak penyumbang daripada golongan korporat dan orang perseorangan bagi membantu murid-murid SMK Tebobon daripada kelompok miskin agar berupaya meneruskan persekolahan. Beliau percaya dalam usaha memperkasakan pendidikan murid-murid ini, sokongan daripada pihak swasta, badan bukan kerajaan, badan korporat termasuk orang perseorangan adalah sangat diperlukan untuk turut menyumbang kepada pembangunan murid-murid ini. Untuk itu, sebagai menghargai dan mengiktiraf usaha beliau, Majlis dengan bangganya menganugerahkan Anugerah Sri Tebobon Majlis Anugerah Kualiti 2020 kepada yang dihormati Encik Loh Kok Chiang, mantan pengetua SMK Tebobon. Ayo, kita berikan tumpuan ke paparan skrin mendengarkan sepatah dua kata ucapan daripada yang dihormati Encik Loh Kok Chiang. Salam hormat dan salam sejahtera kepada Puan Tahniah Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Tuan Ashmal Juma, Pengetua SMK Tebobon dan barisan pengurusan sekolah, para guru, Persatuan Ibu Bapa Guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana menjemput saya ke Majlis Anugerah Kualiti tahun 2020 yang disambut secara maya julung kalinya. Congratulations kepada pihak sekolah di bawah pimpinan Tuan Pengetua dan Jawatan Kuasa Pengelola MAQ kerana berjaya menyesuaikan kepada cabaran dan keadaan norma baru.
Saya amat menghargai penganugerahan Seri Tebobon dalam majlis kali ini. Anugerah ini amat besar ertinya kepada kejayaan program kebajikan pelajar. Pengiktirafan ini bukan semata-mata untuk seorang individu, tetapi lebih kepada kerjasama dan teamwork para penyumbang dana, PIBG serta guru-guru yang bertungkus lumus demi pelajar-pelajar yang kita kasihi di sekolah ini. Bila dana korporat ini diiltizamkan pada tahun 2010, tujuan asalnya ialah untuk membantu pelajar yang menghadapi kengkangan kewangan hadir ke sekolah. Dari program home visit yang dijalankan oleh guru-guru dengan sokongan PIBG, didapati bahawa punca utama ketidakhadiran murid ke sekolah ialah kedaifan sosioekonomi keluarga masing-masing. Selama ini, penyumbang yang setia menjayakan dana korporat adalah Datuk Goh Chee San dan Encik Azhar-Ali, dan untuk beberapa tahun ialah Dr. Surinder Singh. Mereka ini merupakan insan yang ikhlas menyahut permohonan pihak sekolah untuk membantu murid-murid kita. Ramai pelajar yang dapat manfaat ini telah berjaya menamatkan persekolahan masing-masing. Kini ketika pandemik COVID-19 berleluasa, tujuan dana ini tertumpu kepada membantu keluarga pelajar yang menghadapi kesempitan hidup akibat kemelesetan ekonomi dan kehilangan punca pekerjaan ibu bapa mereka. Nanti bila pandemik ini telah berlalu, tujuan dana ini akan kembali ke tujuan asalnya. Kami menaruh penuh keyakinan kepada PIBG dan pihak sekolah untuk menguruskan dana ini dengan jayanya. Akhir kata, buat untuk semua penerima anugerah, terimalah pantun ini. Jalan berliku-liku di bukit, dari Gaya sampai ke Terian, ke hulu kita berakit, berenang-renang kita ke tempian. Padi di sawah kuning lebat, minta semangkuk padi untuk diri. Kalian pelajar yang hebat, kejayaan milik mereka yang berdikari. Well done and congratulations once again kepada pihak sekolah dan ibu bapa serta para pelajar yang cemerlang yang menerima hadiah dan anugerah dalam Majlis Anugerah Kualiti tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Kepada para pelajar yang telah berjaya mengharumkan nama anda, keluarga dan juga nama sekolah terutamanya dalam bidang akademik, tahniah dan syabas diucapkan. Sekalung tahniah juga diucapkan kepada ayahanda dan bonda tercinta. Mudah-mudahan kejayaan yang cemerlang akan terus berkekalan di sepanjang hayat dan wanginya akan terus semerbak ke seluruh persada negara. Pour les étudiants ayant réussi à faire connaître votre nom, votre famille et aussi les noms de l'école, notamment dans les domaines académiques. Félicitations et bravo. Nous adressons toutes nos félicitations également à vos pères et à vos mères bien aimés, en espérant que le succès exceptionnel continuera de durer toute la vie et que l'excellence se continuera à se répandre dans tous les pays. Hadirin sekalian, majlis diakhiri dengan nyanyian lagu Puncak Jaya dan I Love My School. Mohon hadirin dan hadirat bersedia. Tekun berusaha pasti jaya, jadi amalan kami semua. Kami berazam ke puncak jaya, semoga Tuhan merahmatinya. Guru berjasa kami hormati, setiap masa setiap hari. Disiplin diri kami patuhi, kami warga Malaysia sejati. Budaya ilmu jadi amalan, berilmu beramal jadi pegangan. Hidup berjasa jadi impian, berjaya warga SMK Tebobon.
genggam impian, mungkin meraih kejayaan, sorakku undur sepanjang zaman. SMK Tebobon Babula Betul, my second home, you are my soul, you are the best and wonderful, always in my heart, I love you my school, always in my heart, I love you my school, always in my heart, I love you my school. Dengan berakhirnya acara sebentar tadi, maka sempurnalah sudah Majlis Anugerah Kualiti SMK Tebobon tahun 2020. Dendang seloka irama lagu, lenggok gemalai tarian inang, gigi berusaha menggarap ilmu, visi digapai Sekolah Cemerlang. Kami mewakili pihak sekolah sangat berbesar hati atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian meluangkan masa bersua secara maya dalam majlis ini. Semoga sokongan yang diberikan akan menyemarakkan lagi kejayaan SMK Tebobon. Hadirin sekalian, selaku perantara majlis, dengan rasa rendah hati kami memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang majlis ini terdapat kelemahan dan tersalah tutur kata daripada kami. Semoga Allah meningkatkan ilmu kita melalui petunjuk dan hidayahnya. Justru itu ucapan akhir buat semua, sehingga berjumpa lagi di lain masa. Sekian, salam hormat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.